kuasa masjid, para asatizah, pemimpin kawasan, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kesempatan ini yang pertamanya marilah sama-sama kita wafatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk kita melakukan amalan-amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan ciri-ciri yang dikatakan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita katakan iman sahaja dia belum cukup. Iman sahaja tidak cukup. Kerana apa? Kerana iman itu perlu disusuli dengan beberapa perkara agar manusia itu tidak menjadi orang yang dikatakan orang yang rugi. Dalam surah Al-Asr dikatakan apa? Dikatakan berkenaan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Jadi semua manusia ini sebenarnya berada dalam kerugian. Itu asalnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman mesti dia punya syaratnya orang yang beriman, maknanya dia tidak dalam keadaan kerugian. Beriman, ada lagi tu, beriman wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Bukan hanya dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Itu namanya yang sebenar-benarnya lah. Beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran, yakni dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan berpesan-pesan dengan kesabaran, iaitu apabila kita berdakwah ataupun kita menyeru orang untuk melakukan kebaikan, mencegah orang melakukan kemungkaran, sudah tentu di sana tuan-tuan dia ada dua pihak. Dia ada dua pihak. Satu pihak yang dikatakan pihak yang suka, satu lagi pihak yang maknanya tidak suka. Yang suka tak ada masalah lah, yang mana yang sama-sama dengan kita ataupun sama-sama nak berdakwah tak ada masalah. Tetapi yang masalahnya adalah yang tak suka. Dan apabila kita berhadapan dengan orang yang tidak suka, hendaklah kita menggunakan apa yang disarankan oleh Al-Quran juga, disebut oleh Allah SWT, iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sadaqallahu azim. Serulah, kamu serulah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan, kepada agama Islam ini, bil hikmah, dengan cara bijaksana. Dengan cara bijaksana, bukan dengan cara sembrono. Mesti dengan bijaksana. Ada orang kata hikmah ni adalah Al-Quran. Maknanya dengan kita memberikan dalil-dalil Al-Quran. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang terbaik sekali, nasihat yang baik, hendaklah kita nyatakan kepada kita. Dan sekiranya kita perlu untuk berjidal, wajadilhum billati ahsan. Jika kita nak berjidal, kita nak maknanya berdialog, hendaklah dialog itu secara yang baik, tuan-tuan. Bukan sembrono juga. Dialog mesti dialog yang baik. Antaranya bagi peluang untuk seseorang itu menjelaskan sesuatu perkara, kemudian barulah turn kita, baru kita cakap. Kemudian bagi dia peluang dan sebagainya. Tidak boleh muqata'ah, tidak boleh pangkah terus, tuan-tuan. Tak boleh. Itu cara-cara yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Dan dalam surah Nabi banyak perkara-perkara tersebut kita boleh lihat dalam surah Nabi. Jadi tuan-tuan, tidak hanya beriman, mestilah beramal soleh, berpesan-pesan dengan hak, pesan-pesan dengan kebenaran, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kena bersabar banyak-banyak dalam berdakwah ni. Dia tidak ada semua orang suka, mesti ada orang yang tak suka. Itulah dia hakikat dunia, tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu sebagai mukadimah kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita teruskan sahaja dalam perbincangan kuliah pada kali ini, tuan-tuan, dalam kitab Penawar Bagi Hati. Masih lagi kita berada pada bab loba atas berkata-kata. Loba atas berkata-kata, yang ini bab yang kedua. Bab yang kedua, muka surat yang ke-31. Boleh muka surat yang ke-31. Baik. Ini perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Setelah mana kita sebutkan tentang apa? Tentang
iaitu mengumpat diharuskan, asalnya adalah haram, tetapi diharuskan dengan ada 6 sebab. Kita dah nyatakan sebelum ini ada 6 sebab. Sekarang ni kita pergi kepada pandangan yang kedua. Jadi kata musannif, dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu, bahawa engkau berfikir pada janji siksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpat. Jadi seperti mana kita katakan dalam perkara berkenaan dengan umpat-mengumpat ni tuan-tuan. Jadi ubat untuk kita menghalang kita daripada kita melakukan perangai sifat ini, mengumpat ni, adalah kita kena pilih bahawa orang yang mengumpat ini dia akan menanggung dosa orang yang diumpat. Dan kita telah ceritakan sebelum ini dalam satu hadis dikatakan berkenaan satu ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat, lalu maknanya Nabi katakan berkenaan dengan orang yang muflis. Manil muflis? Siapa orang yang muflis? Itulah tuan-tuan. Jadi kalau kata sahabat apa dia? Man ma'indahu man. Orang yang tak ada harta tu muflis lah ya Rasulullah. Bukan itu yang dikehendaki, tetapi orang muflis ni sebutkan yang mafhumnya, Nabi SAW kata yang mafhum, iaitu orang muflis ini adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa segala amalnya yang banyak. Maknanya nampak mana ahli syurga lah. Tetapi malangnya amalan-amalan tersebut telah diberikan kepada orang yang diumpat itu, hingga menyebabkan amalan dia tu habis. Dan sekiranya ada lagi orang yang menuntut atas umpatan yang dilakukan dahulu di dunia, kalau dia tak ada mana dah tak ada lagi pahalanya, dia akan ditukarkan dengan dosa yang perlu dipikul oleh orang yang diumpat. Jadi itulah yang dikatakan orang yang muflis, orang yang tidak ada kebajikan di hari akhirat, walhal banyak amalan-amalan kebajikan yang dibawa ke dunia dahulu tidak dapat membantu dan menyelamatkannya disebabkan oleh mengumpat. Baik, ini yang kita katakan dalam perkara ini, sebutkan dalam hadis tersebut secara ringkas. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau, kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Jadi disebutkan lagi, maka dengan sebab ini tiliklah, ataupun kita lihatlah diri kita ni, sanggup tak kita melakukan ataupun kita mengamalkan umpat-mengumpat ni? Tak sanggup. Sebab sia-sialah amalan kita. Yang mulai salat nawafil dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, ingatkan dapat menyelamatkan kita, tapi tak dapat menyelamatkan kita. Rugilah disebabkan oleh umpat. Kemudian lihat kepada dosa kecil-kecil yang kita lakukan. Sebab setiap daripada manusia ni tak terlepas daripada melakukan dosa. Setiap daripada kita ini, cerdik matanya, kita akan melakukan dosa tuan-tuan secara sedar ataupun tidak sedar. Sebab itu dikatakan manusia itu asal daripada perkataan nasiah. Nunsi, ya, maksudnya apa? Lupa. Manusia itu lupa. Dan sebaik-baik hamba ataupun manusia itu adalah at-tawwabun, iaitu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala atas keterlanjuran yang dilakukan. Nabi SAW sendiri, kita dah kata sebelum ni, Nabi SAW diriwayatkan dalam satu hari satu malam, mana dia akan saya astaghfirullah sab'ina marrah, sab'ina marratan, wa fi riwayat mi'a marratin atau disebutkan Nabi SAW sehari semalam dia akan beristighfar pada Allah SWT 70 kali. Dan
Dalam riwayat dia katakan 100 kali sehari semalam istighfar saja. Belum lagi qiyamul lail, istighfar saja. Kita ni tuan-tuan memang istighfar ke pun tak tahu berapa tuan-tuan. Kalau dah tak ada solat jemaah ni, dan jemaah ni imam akan kata lebih kurang 3 kali dah. Astagfirullahalazim 3 kali. Kalau 5, mana dah dalam dengan 5 baru 15. Tapi Nabi yang dikatakan maksum, yang tidak ada dosa, 70 kali, 100 kali. Macam mana kita nak kata? Jadi tilitlah diri kita. Setiap daripada kita ini melakukan dosa kecil. Jadi lebih baik kita fikirkan keadaan tersebut, diri kita ni, daripada kita nak bimbang orang lain. Buat apa kita nak cakap tentang orang lain? Gasak dia orang. Kita tak lepas apakan lagi orang lain. Tapi dalam perkara ini kena ingat, jangan salah faham. Dalam perkara kemungkaran dia tidak ada kompromi. Allah kata dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim ila akhir. Kamu ni, kata Allah, kamu ni khaira ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Dia ada kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Majusi dan sebagainya, adalah macam-macam kaum. Tapi umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan daripada manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyeru orang buat baik, kamu mencegah orang melakukan kemungkaran. Wa tu'minuna billah, di masa yang sama kamu beriman pada Allah SWT dengan sebenar-benar keimanan. Jadi dalam perkara amal ma'ruf nahi munkar, dia tidak ada kompromi. Itu kena ingat. Bukan kata kita tak fikirkan orang lain, tidak. Maknanya kita nak katakan berkenaan dengan dosa yang dilakukan, tak perlulah kita katakan. Kau nak tahu tak sekian. Itu yang tak boleh. Padahal kita tak tahu benar adanya. Itu yang berbahaya, tu menjadi fitnah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jadi itu. Adakah kamu suka untuk memakan daging saudara kamu yang telah mati? Maka memang kamu benci, memang kamu tak suka. Begitulah, jangan kita berkata sesuatu perkara tentang orang lain yang maknanya kita pun tak pasti. Jadi kalau pasti, dia ada sebab-sebablah dihabiskan tu. Tapi kata, kalau tak pasti jangan cakap. Dalam hadis lain disebutkan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata khair, hendaklah dia berkata perkataan yang baik sahaja. Kalau tak boleh, yaskut faqat, senyap, jangan cakap apa-apa, sebab semuanya itu dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita cerita berkenaan dengan ubat untuk kita menegah diri kita daripada terjebak kepada sifat mengumpat ni, tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya serta tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, ini penyakit yang bahaya sekali. Elok pula pada zaman sekarang, zaman yang dikatakan zaman IT, ChatGPT dan sebagainya. Tuan-tuan tahu ChatGPT tu? Tak tahu juga. Kita kena tahu, tuan-tuan, kita kena tahu. Semakin maknanya Allahumma, saya pun kadang-kadang pun tertinggal juga, tapi nak kata kita kena tahu. Kalau tidak, kita habislah, tuan-tuan, tinggal kita. Ala kulli hal, senang sekarang ni fitnah berada di hujung jari, tuan-tuan. Dekat dalam Facebook tu boleh tengok. Apa lagi? TikTok, tuan-tuan, dan sebagainya lah, aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi berjaga-jaga. Baik, hendaklah kita berbimbang dengan diri kita berbanding kita berbimbang dengan orang yang lain. Sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita, bagaimana hisab kita di hadapan Allah SWT. Baik. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahuilah olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau adalah lebih banyak daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Dan kalaulah kita ada dosa kecil pada diri kita, sebenarnya adalah mendatangkan mudarat pada kita,
diri kita berbanding dosa besar orang lain yang mana mudarat dosa besar orang lain. Dia nak katakan kat sini apa? Buat apa kita nak mengata orang tu? Itulah dia. Sebab masing-masing dia ada dosa masing-masing. Jadi apa yang dia buat itu Allah SWT akan maknanya akan membalas dia lah dengan balasan yang setimpal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan kebaikan walau sebesar zarah, dia akan lihat apa yang dilakukan dan dia akan dibalas dengan kebaikan lah kalau dia buat baik. Dan begitulah sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan lihat di hari akhirat dan dia akan dibalas dengan balasan setimpal atas apa yang dia buat. Jadi dosa kecil kita ini sebenarnya besar berbanding dosa besar orang yang lain. Itu dia dikatakan lah. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahuilah olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Sebenarnya dikatakan lagi, tidaklah kepada diri kita, ada tak diri kita ini kecelaan. Kecelaan ni maksud dia buat sesuatu perkara yang tersilap dan sebagainya. Tersilap, ter itu maksudnya bukan sengaja, tak sengaja. Ter kan, ter pun apa sebut, tak sengaja ter. Jadi kecelaan-kecelaan yang dilakukan itu, kita tengok pada diri kita, ada tak cegah pada diri kita? Ceklah masing-masing tuan-tuan. Tapi nak kita katakan, kebanyakan manusia dia tidak lari daripada tersilap. Tersilap tuan-tuan. Sebab lidah ni tak bertulang. Kalau lidah ni bertulang tuan-tuan, memang susah kita nak berkata. Kalau lidah ni ada tulang, memang kita tak boleh nak cakap, memang kita terpaksa memikirkan apakah kalimah kita nak cakap. Tapi lidah ni tak bertulang tuan-tuan. Jadi memang kita akan terkeluar lah. Sebelum ingatan kita, maknanya kita nak cakap apa, lidah kita dah keluar dulu. Tersilap. Dengan sebab itu kita beristighfar pada Allah Subhanahu. Jadi nak kata apa? Pada diri kita ni ada kecelaan, tersilap langkah dan sebagainya. Jadi kalau kita ditilik-tilik, kita katakanlah, dikatakan dalam ni, katakan tak ada kesilapan. Sebenarnya kejahilan kita itu lebih banyak. Sebenarnya kejahilan kita ni lagi banyak. Maksudnya kebodohan kita sendiri tuan-tuan. Kita soal dengan diri kita, sejauh mana kita faham tentang Islam itu sendiri. Soalan pertama. Soalan kedua, sampailah ke hari ini, macam mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Itu soalan dulu. Dengan Al-Quran macam mana? Tuan-tuan, Allah bagi nikmat umur tuan-tuan. Allah bagi nikmat umur kepada kita bukan saja-saja. Akan dipersoalkan satu demi satu. Antara soalan tentang umur, dia akan kata apa? Aina afna? Aina anta afna? Di manakah umur ni, masa umur ni, di manakah kamu menghabiskan umur kamu? Umur manusia berbanding dengan akhirat. Tuan-tuan, berapa masa umur manusia dah berbanding dengan akhirat? Kalau pandangan akhirat, umur manusia ni berapa lama? Al-Quran dah kata dah, illa asyiyatan aw duha. Pada pandangan akhirat, umur manusia ini sekadar sepetang. Maksudnya daripada waktu asar hinggalah tenggelam matahari maghrib. Aw duha, ataupun selepas daripada waktu subuh hinggalah membawa kepada waktu duha. Lagi dalam lingkungan 2 jam lebih tuan-tuan. 2 jam, katalah 3 jam. 3 jam. Pada pandangan akhirat, hidup kita ni 3 jam je tuan-tuan. 3 jam. 3 jam. Baik. Itu pandangan akhirat. Okey, umur kita, purata umur kita kat dunia ni ada berapa tahun? Dalam hadis disebutkan tentang perkara ini, a'maru ummati baina sittin wa sab'in atau kama.
Umur umat aku ni antara 60 hingga 70 tahun. 60 hingga 70 tahun. Tapi nak kata contoh 60 tahun, contoh 60 tahun. Kita ambil 60 tahun. Ustaz, saya dah umur 70. Itu bonus tuan. Itu bonus. Ambil betul-betul umur tu, umur bonus tu. Orang lain tak dapat, Allah bagi pada kita tu supaya kita gunakan dengan lebih produktif lagi. Baik. Katalah kita ambil 60. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur yang dikatakan mengikut kajian yang dilakukan oleh para pengkaji berkenaan dengan sosiologi tentang manusia, fisiologi manusia ini, umur yang produktif, yang mana manusia melakukan kerja-kerja produktif ni, maknanya dia akan kerja sebagainya, adalah selama 30 tahun. Ya, produktif 30 tahun. Jadi 60 tolak 30 tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat berapa? 90. 30 lah. Saja saya nak bagi matematik tuan-tuan, bagi tuan-tuan exercise. Orang kata kalau matematik kita exercise ni, dia mana dia cergas otak dia, boleh tak lihat. 60 tolak 30, kita akan dapat 30. Ustaz, 30 lagi tu buat apa? 30 lagi tu naum. 30 lagi adalah istirahat, rehat, tidur. Itulah 30 tahun tuan-tuan. Jadi kita ada masa lebih kurang 30 tahun untuk kita melakukan amalan ketaatan pada Allah SWT. Sikit tak masa yang Allah beri? Tapi tuan-tuan, kena ingat, Allah SWT Maha Pemurah kepada manusia dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah SWT walaupun umur yang sikit itu, Allah SWT kurniakan dengan amalan-amalan ataupun sesuatu perkara yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Apabila dilakukan sesuatu perkara itu, contohnya dalam bulan Ramadan, dia ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dapat melakukan amalan pada malam tersebut, seumpama dia telah melakukan amalan itu selama 1000 bulan ataupun lebih 83 tahun. Itu namanya Lailatul Qadar. Dan kalau dah tuan-tuan dalam masa umur 30 tahun, tolaklah 10 tahun, sebab 10 tahun itu belum balik lagi. Ustaz ni matematik lah Ustaz. Tak apalah. Seperti yang saya kata tadi, kita nak exercise sikit. Adalah 20 tahun, 10 tahun tu tolaklah kan. Sebabnya sebab kita orang kata belum balik lagi. 20 tahun. 10 tahun 830 tahun. 20 tahun kita akan dapat 1660 tahun. Tak kira kan ni? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat melakukan amal ini, saya kata Lailatul Qadar saja. Setiap daripada Ramadan tu dapat Lailatul Qadar. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan akan dapat umur yang panjang, iaitu 1660 tahun. Panjang kan tu? Itu belum lagi nak katakan amalan dalam bulan Muharram. Ni sekarang bulan Muharram. Yang dikatakan Nabi SAW melakukan puasa sunat, iaitu pada hari yang ke-10 daripada Muharram, hari Ashura. Kerana apa? Kerana pada satu ketika mana Nabi SAW telah kembali daripada Madinah, Nabi keluar, dikatakan untuk maknanya berperang. Kemudian Nabi kembali, Nabi lihat penduduk Yahudi di Madinah itu, mereka sedang berpuasa. Lalu Nabi soal sahabat, dia kata apa? Yang mafhum dia, mereka tengah buat apa ni? Berpuasa ya Rasulullah. Puasa berapa hari bulan hari berapa? Ini 10 Muharram. Oh, 10 Muharram. Kerana apa? Kerana mereka ini dikatakan mereka umat maknanya Nabi Musa AS dan maknanya umat dia telah diselamatkan daripada musuhnya pada tanggal itu. Jadi mengingati sempena peristiwa tersebut, mereka berpuasa. Jadi Nabi kata apa? Dia kata, kalau macam tu aku lebih aula untuk berpuasa. Aku lebih aula daripada mereka sebab aku ni maknanya pun Nabi yang Rasul yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi pun berpuasa. Cumanya tuan-tuan, Nabi tak sempat berpuasa. Jangan satu hari, mana satu hari. Kalau kita dah berpuasa hari Ashura ni, kita kena pack, kita pasang lah. Sama ada kita berpuasa hari Tasu'a yang 9 dan 10,
ataupun 10 dengan 11 segelepek. Sebab dikatakan dalam hadis lagi, dikatakan kita tak nak menyamai orang-orang Yahudi di mana mereka berpuasa hanya 1 hari saja. Jadi nak bezakan antara orang Islam dengan orang Yahudi adalah inilah dia tadi. Puasa itu mestilah dipairkan, dipasangkanlah 9 dan 10, ataupun kalau tak sebab 9, 10 dan 11. Itu tuan-tuan. Dan manfaatnya, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, ini saya nak katakan sebenarnya banyak lagi tentang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada umat Nabi Muhammad SAW. Kita saja yang terlupa. Jadi kena ingat mengingati antara satu sama lain. Baik. Jadi kalau diri kita tak ada kecelaan, sebenarnya kejahilan kita itu lebih besar daripada kecelaan kita sebenarnya. Itu dikatakan. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Siapa yang tak pernah buat kesilapan? Tersilap tuan-tuan. Sebab daripada kesilapan itu kita belajar. Baik. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala, kerana ganti bagi mengumpat orang, iaitu kerana mengumpat itu adalah sebesar-besar kecelaan. Jadi kalaulah tak ada dua kecelaan yang ada pada diri seseorang itu, hendaklah kita kena syukur dengan Allah Subhanahu Taala banyak-banyak atas apa yang telah dikurniakan kepada kita tuan-tuan. Susah ni, memang susah untuk maknanya menjauhi daripada sifat mengumpat ni. Tapi nak kata itulah, siapa yang mana dijauhkan daripada perkara tersebut, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala banyak-banyak. Amin ya rabbal alamin. Dan ada pun berbantah-bantah, ini berdebatlah, maka iaitu mencela akan perkataan orang lain dengan menzahirkan kecederaan padanya, sama ada cedera pada lafaz ataupun pada maknanya. Jadi berbantah-bantah iaitu kita mengatakan sesuatu kepada orang lain dengan niat untuk kita mencederakan sama ada ataupun mendatangkan sesuatu kesulitan, sesuatu perkara yang dibenci, sama ada pada lafaz ataupun pada makna apa yang dinyatakan. Baik. Bermula yang membangkitkan atas berbantah-bantah itu adalah dua perkara adanya. Perkara yang membangkitkan akan perkara berbantah-bantah, dia ada dua perkara. Nanti dia bunyi kan? Nanti dia bunyi kan? Ada dua perkara. Ada kadanya kerana meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan dirinya, dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat yang suka menghinakan orang lain. Jadi maknanya dikatakan ada dua perkara yang membangkitkan kepada sikap saling bantah berbantah. Pertama sekali adalah kerana takabbur, meninggikan diri lah. Contohnya seperti mana kisah Iblis laknatullah, apabila diarahkan usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai tanda penghormatan. Allah yang suruh, bukan orang lain yang suruh. Allah yang suruh, Khaliq. Wallahu a'lam bisawab. Kita bagi laluan pada azan, kita sambung berkenaan dengan perkara ini, perkara yang membangkitkan berbantah-bantah ini. Wallahu a'lam bisawab.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung perbincangan kita berkenaan dalam bab yang dinyatakan dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitu doa atas berkata-kata. Dan maknanya sebelum dibayar azan tadi telah kita bincangkan berkenaan dengan berkaitan dengan berbantah-bantah. Dan ada pun perkara yang dikatakan membangkitkan atas berbantah-bantah ini adalah dua perkara. Berkaitan dua perkara itu, iaitu yang pertamanya disebabkan oleh menzahirkan kelebihan diri seseorang itu pada orang lain, iaitu takabur. Seperti mana iblis ketika mana diarahkan untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan, dia tak nak. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia membesarkan diri. Sombong bodoh lah, bongkar. Wa kana minal kafirin, dan dia tergolong daripada orang-orang yang ingkarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu dia berbantah. Sebutkan di awal lagi. Qala, lalu dia Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan berkata, kenapa kamu tak nak sujud apabila kamu amartuk, apabila aku arahkan kamu, kenapa kamu tak nak sujud? Qala ana khairun min. Lalu iblis berkata, aku ni kejadiannya lebih baik daripada dia. Aku ni lebih baik daripada Adam. Berbantah lagi. Khalaqtahu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api, sedangkan Adam tu kamu jadikan daripada tanah. Jadi api itu lebih hebat daripada tanah. Jadi berbantah-bantah. Ini sebab tuan-tuan, berbantah disebabkan apa? Nak tunjuk diri dia itu hebat. Takbur. Itu yang pertama. Yang kedua dia katakan apa? Dan ada kalanya tabiat yang jahat, suka menghinakan orang lain. Jadi daripada takabur itu muncullah tabiat yang lain, iaitu suka hina orang lain. Maknanya dia hebat, melihat orang lain itu semuanya maknanya tak hebat seperti dia. Sedangkan yang bagi kehebatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan seseorang itu hebat. Allah boleh memberikan kekuasaannya kepada sesiapa saja. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala boleh berikan, boleh maknanya kuatkan seseorang itu, dan Allah Subhanahu wa taala boleh menghinakan seseorang itu. Semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tak ada mustahil. Jadi saya nak katakan apa? Kita jangan berbangga dengan sesuatu perkara yang Allah berikan pada kita. Sebab itu adalah ujian. Itu adalah ujian ikhtibar. Allah katakan dalam surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yaitu Allah SWT yang menciptakan apa? Al-mauta wal hayat, mati dan hidup, kerana dia berluakum, nak uji kamu. Ayyukum, mana satu daripada kamu ahsanu amala, sebaik-baik amalan, yang melakukan amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Allah nak tengok amalan yang kamu lakukan tu terbaik ke tak terbaik. Amalan kamu itu dipenuhi dengan kebanggaan, riak sebagainya, ataupun amalan kamu adalah mukhlishina lahuddin, mukhlisin, iaitu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia berbangga kepada diri dia, dia suka tengok orang lain, dihina orang lain. Ini bahaya, nampak? Ini dua perkara yang menyebabkan seseorang itu dia akan berbantah disebabkan dua perkara ini. Tabiat dia suka hina orang. Maka berbantah-bantah itu menguatkan dia akan dua perkara yang sangat kecil ini. Jadi dengan berbantah-bantah dia akan menguatkan lagi sifat takabur, sombong diri, bongkak tu tadi, dengan suka hina orang lain, suka keji orang lain. Dia kuatkan lagi perkara tersebut
dengan adanya berbantah-bantah, dengan adanya jidal itu tadi tuan-tuan. Bahkan yang wajib atas engkau, bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenarnya, dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Jadi yang sepatutnya adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Kita dah kata tadi, hendaklah kita berkata perkataan yang baik. Kita dengar perkara yang baik, kita sampaikan perkara yang baik. Tapi kalau kita dengar perkara tak baik, jangan sampaikan. Melainkan illa, perkara yang tak baik ni, melainkan illa, perkara yang tak baik tu memang kita tak boleh sampaikan, tetapi dia ada kekecualian. Illa, melainkan, apa dia? Melainkan apabila ada pada menyebutnya faedah yang bangsa agama. Jadi kalau perkataan yang tak baik itu kita dengar, kemudian memang kita tak boleh nak beritahu. Namun disebabkan oleh ada faedah yang bangsa agama, perlu dinyatakan, perlu dikeluarkan juga, supaya maknanya kita boleh menjelaskan perkara tersebut. Ini kita telah ceritakan. Contohnya seorang isteri yang mengadu hal berkenaan dengan suaminya di hadapan qadi. Jadi tak ada masalah, terpaksa menceritakan perkara tersebut, diharuskan dalam 6 perkara tadi. 6 perkara yang diharuskan seseorang itu mengumpat, mengatalah. Itu tadi tuan-tuan. Melainkan ada faedah bangsa agama, jadi mana boleh dikeluarkan dengan bersyarat menyebut engkau akan dia dengan secara lemah lembut. Hendaklah kita nyatakan secara lemah lembut, bukannya secara keras. Secara keras tak boleh, marah-marah sebagainya tak boleh, secara lembut tuan-tuan. Ini Islam, cantik Islam, dalam keadaan yang mana orang kata yang mendesak dan sebagainya, tak perlu marah-marah, relax. Islam ajar ni, relax saja. Dalam keadaan yang marah-marah pun relax saja tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah SWT Maha melihat, Maha memperhatikan apa yang kita lakukan, semua diperkirakan di hadapan Allah SWT. Baik, sabda Nabi SAW, man tarakal mirah wa huwa muhibbun buniya lahu baitun fi a'la al-jannah, wa man tarakahu wa huwa mudhilun buniya lahu baitun fi rabatil jannah, atau kama qala. Jadi satu hadis yang menyatakan tentang perkara ini, artinya barang siapa yang meninggalkan ia akan berbantah-bantah jidal pada ketika ia yang benar, nescaya dia perbuatkan baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Jadi orang yang meninggalkan berbantah-bantah dalam keadaan dia ni benar, muhibbun, dia boleh cakap sebab apa dia benar, tapi dia tinggalkan perkara tersebut, tak apalah. Jadi untuk orang ini dikatakan hadis ini akan bunyalahu, akan dibedik untuk dia satu rumah di tingkatan syurga yang paling tinggi. Itu maknanya ganjaran yang Allah SWT berikan pada dia dalam keadaan dia benar, tapi dia tak bantah-bantah. Ini yang pertama. Yang kedua ni, dan barang siapa yang meninggalkan akan dia pada ketika ia yang salah, meninggalkan berbantah-bantah dalam keadaan memang dia salah, dia tahu salah tapi dia boleh berbantah, tapi dia salah di sini. Dia sedaya dia perbuat baginya rumah pada keliling syurga. Yang salah tu pun dapat syurga juga tuan-tuan. Sebab apa? Dia tak meneruskan niat dia tadi. Dia tahu dia salah dan dia maknanya tak berbantah-bantah. Dia tahu dia salah dan dia senang. Pun dikatakan dalam hadis ini pun dibalas dengan balasan syurga Allah SWT, dibuat rumah di sekeliling syurga. Baik. Bermula yang demikian itu kerana meninggalkan berbantah-bantah atas yang sebenar itu adalah lebih sukar. Sebab apa? Orang yang meninggalkan sesuatu perkara yang dia benar, dia tidak berbantah-bantah, Allah bagi dia rumah itu yang maknanya dalam kedudukan yang tinggi, dekat syurga yang tertinggi, berbanding dengan orang yang maknanya dia salah dan dia senyap. Sebab apa? Sebab ketika mana dia ni benar, amat sukar untuk dia, tak boleh nak hentam orang lah. Sebab dia benar. Aku yang benar ni, berani kerana benar. Dia benar tapi dia tinggalkan. Jadi ini sekarang kita cakap tentang apa tuan-tuan? Saya nak kata ini tentang tasawuf. Tentang faham lah. Ini tentang tasawuf hati tuan-tuan, berkaitan dengan hati tuan-tuan.
Memang susah, tapi inilah hakikat dia Allah. Berkaitan dengan hati memang susah. Sebab itu perkara tentang tasawuf, maknanya lembut lah, maknanya bersih. Suf ni maknanya umpama wudu lah. Wudu kan lembut. Dia terletak di peringkat yang ke mana? Dalam makna Islam tu tadi, peringkat yang ke mana? Yang tertinggi sekali. Kalau kita lihat hadis yang dinyatakan dalam Matan Arba'in, dalam hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, cerita berkenaan malaikat Jibril AS datang pada Nabi, membicarakan berkenaan dengan perkara tentang agama ini. Dikatakan apa? Mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Jadi asasnya adalah apa itu Islam? Islam itu 5 perkara. Bunyan Islam alal khams, 5 perkara. Sementara iman itu 6 perkara. Setelah mana Islam dan iman, kemudian dikatakan taraf yang seterusnya mahwal ihsan. Itu taraf yang tinggi sekali, ihsan. Jadi ihsan ni yang kita nak cari, tuan-tuan. Setelah mana kita mengaku kita Islam, setelah mana kita beriman dengan Allah SWT sebenar-benarnya, ihsan ni yang tadi kita nak cari. Memang payah nak dapat orang kata apa? Ihsan tu tadi. Ini kita sedang bincangkan ketika mana orang tu dia dalam orang kata golongan yang benar, dia boleh bercakap, dia boleh pertahankan diri dia, maknanya dia punya dia benar. Tapi dalam keadaan itu dia bersabar. Dia tak nak berbantah-bantah. Sebab dia tahu segala-galanya Allah SWT tahu dan akan dipersoalkan di hari akhirat. Di ketika itu, tuan-tuan, dikatakan Allah SWT akan membalas kepada orang yang begini, iaitu sebuah rumah yang berada di tingkatan syurga yang paling tinggi sekali, tuan-tuan. Kerana sikap dia itu tadi yang dapat menahan diri dia daripada berbantah-bantah ketika mana dia benar. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya rasa sekadar itu perbincangan kita untuk kesempatan kali ini, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab ni lagi, dalam berbantah-bantah ataupun pada bab yang kedua, pada menyatakan doa atas berkata-kata. Jadi rajin-rajinlah tuan-tuan untuk mengaji ataupun hanya belajar tentang Islam ini sendiri. Seperti mana kita katakan tadi, manusia ini berada dalam banyak kerugian. Masa tu tadi, masa. Jadi tuan-tuan ada masa ni, tuan-tuan, rajin-rajinlah untuk memenuhi masa-masa itu dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini ada satu program di Putrajaya itu berkaitan dengan hadis, dibaca hadis apa? Tuan-tuan ada maklumat? Bacaan hadis, hadis Sahih Bukhari. Dia akan buat tu bukan hanya hari ini adalah pembukaan. Dikatakan dalam masa 3 bulan. Selepas yang 3 bulan ni nanti akan ada satu program yang mana dia akan membicarakan hadis yang akan baca daripada awal sampailah ke akhir hadis Sahih Bukhari. Mungkin memakan masa beberapa hari atau beberapa minggu lah. Jadi perkara ni, tuan-tuan, antara boleh kita lakukan lah, kita habiskan masa kita. Kalau dengan Al-Quran tuan-tuan sanggup pergi cari dan sebagainya, dengan hadis tuan-tuan begitulah juga. Ya, jadi saya nak katakan apa, ambillah masa yang ada, carilah mana-mana peluang. Selagi mana Allah berikan kita kesempatan waktu, tuan-tuan, nanti akan disoal semuanya. Dan beruntunglah orang-orang yang mengisi masanya dengan sebaiknya dan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya, tuan-tuan, minta maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa dalam penyampaian saya, dan kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah serta